Penempatan pangkalan tentera laut di Raja Malaysia di Bintulu berkukuh keselamatan perairan dan lindungi kepentingan ekonomi negara. Paparan dari Bumi Kenyalang petang ini terus saja bersama Bumawin di Kuching. Silakan Buma. Baik Zahira, terima kasih. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Satu mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia MA63 akan diadakan di Kota Kinabalu, Sabah minggu hadapan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali memberitahu mesyuarat akan dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dihadiri Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Intipati adalah kita membincangkan mengenai perkara-perkara yang belum selesai dalam beberapa perkara yang perlu dileraikan lagi lah dan perlu keputusan lah di dalam Majlis Tindakan Pelaksanaan ini. Anda mengenai otonomi pendidikan, otonomi kesihatan, mengenai isu-isu pentadbiran perjawatan. Dalam pada itu, beliau menegaskan isu sempadan laut negeri tidak akan dirundingkan kerana ia adalah hak Sarawak yang termaktub di bawah Undang-Undang Negeri. Beliau memberitahu pemberita pada program advokasi perlindungan kanak-kanak Kasih Kanak-kanak Peringkat Bahagian Kuching di SMK Semerah Padi. Penempatan Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia TLDM di Bintulu diharap dapat disegerakan bagi menjamin kedaulatan perairan negara. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merangkap penasihat Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS berkata langkah itu juga perlu untuk melindungi kepentingan ekonomi di rantau tersebut. Kalau ada apa-apa berlaku, pencerobohan yang besar dan sebagainya, kalau nak tunggu yang datang daripada Lumut, yang datang daripada Sabah, it might take time. We need a place. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan What About Kuching WAK Festival 2024 di Kuching. Beliau diminta mengulas kenyataan Menteri Pertahanan Datuk Seri Khalid Nordin sebelum ini yang memaklumkan kementeriannya sedang berunding dengan Kerajaan Sarawak berhubung perkara tersebut. Pengkalan TLDM di Sarawak antara yang dirancang untuk dijadikan antara pengkalan sekiranya kapal misi pesisir LMS siap. Baik, sementara itu Datuk Seri Abdul Karim yakin WAK Festival mampu berkembang sebagai salah sebuah acara utama bagi Sarawak sama seperti Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF. Beliau optimis ia dapat dicapai berdasarkan populariti festival itu yang kian dikenali sama ada di peringkat tempatan atau antarabangsa. Katanya RWMF suatu ketika dahulu merupakan acara kecil dan kini menjadi festival besar yang berjaya meletakkan Sarawak sebagai destinasi pilihan bagi peminat muzik seluruh dunia. Oleh itu, beliau yakin WAK Festival juga berpotensi sebagai produk utama pelancongan Sarawak jika diurus dan dibangunkan dengan baik. Beliau turut menyatakan bahawa kerajaan sentiasa menyokong usaha serta inisiatif dalam memperkenal serta membangunkan acara baharu yang mempunyai potensi untuk berkembang terutama dalam memupuk bakat belia dalam pelbagai bidang. Festival tersebut akan berlangsung sepanjang Oktober depan dengan pengisian lebih 200 acara di pelbagai lokasi sekitar Kuching. Generasi muda di negeri ini perlu melengkapkan diri dengan teori penyelesaian masalah inventif TRIS bagi membolehkan mereka mampu menyelesaikan masalah yang kompleks sekaligus berdaya saing di peringkat global. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian berkata TRIS atau Teori Penciptaan Idiom Inovatif dalam penyelesaian masalah disifatkan antara kaedah berkesan dalam mengatasi cabaran masa kini. Disebabkan itu, Kerajaan Sarawak komited memperkukuh sistem pendidikan dengan memberi penekanan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan perasmian persidangan antarabangsa TRIS Fest di Kuching yang dibacakan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Persidangan sebagai mengiktiraf kepentingan TRIS terhadap transformasi di Sarawak. Persidangan itu melibatkan kerjasama Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia TRIS, Sarawak TRIS serta Persatuan TRIS Antarabangsa. Ia disertai usahawan tempatan, ahli akademik, pelajar dan profesional dari pelbagai industri.
Kadar liputan rangkaian 4G di Bintulu telah mencapai 52.34% setakat suku kedua tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Multimedia Sarawak, Dato' Dr. Anderson Tiong Ing Heng berkata, ia akan menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi negeri ini. Menurut beliau, rangkaian telekomunikasi yang kukuh dan meluas juga menjadi komponen penting dalam pelaksanaan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dan ekonomi digital Sarawak 2030. Malah integrasi 4G dan 5G dalam rangkaian telekomunikasi sangat diperlukan sebagai asas bandar pintar untuk industri yang lebih cekap dan perkhidmatan awam yang lebih baik. Teknologi tersebut akan memacu perniagaan, mendorong inovasi dalam sektor pendidikan dan kesihatan, malah mewujudkan pelbagai peluang baru bagi kawasan bandar dan luar bandar. Beliau berkata demikian pada sesi libat urus pembangunan telekomunikasi Sarawak bersama komuniti dan agensi di Bintulu. Dalam pada itu, beliau memberitahu cabaran utama yang perlu dihadapi adalah agensi berkaitan serta penyedia perkhidmatan adalah perbuatan vandalisme terhadap entiliti telekomunikasi. Oleh itu, tindakan tegas perlu diambil terhadap individu terbabit, malah kerjasama komuniti setempat amat diperlukan bagi kelancaran pembangunan rangkaian 4G dan 5G di Sarawak. Don ku Puan Liza, ku berasal sok Kampung Sepedang. Ku adalah usahawan kecil di Diti. Kerja ku prun kopi, le produk dok ku mau dapat pertanian, ku dapat risda, ku mau dapat fama barang ngerati mau turun ku daripada segi benih, pikir pindo kayu boporo ke dalai muno. Jadi kopi mi terlalu bego di Nur Armin terlalu bego. Mandok pun doh ternyawa modal dapat man. Jadi mau fikir kena dok kundai produk dok ku. Jadi kena dok proses dok slow proses ngan pung dip. Jadi lepas ano ku mondai mea ku suba and then ku suba terus ditot ke kedai dengan ku suba ku interview dayak ku dayak kedok. Lepas ano yang bom penuh maju mea noptik lah. Ku terfikir daripada ku tandah ku piano daripada ku ndai sosok kena dok ku mekat ku pi sano. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.